Okey, kita sambung soalan nombor 16. Rajak 4 menunjukkan satu segitiga TUV diberi kecurunan TU. M kepada TU adalah T. Cari koordinat bagi titik V dalam sebutan T. So, kita tahu dekat U ni, kita tahu salah satu iaitu X, kosong. Dan kita tahu kecurunan ni adalah T. Jadi, untuk dapatkan nilai X, kita boleh guna M equal to Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, M kita T sama dengan Y2 kita 8 tolak 0 bahagi 0 tolak X. So, bila darab kat sini kita dapat negatif XT sama dengan 8. So, kita kena singgalkan X, kita dapat negatif 8 per T. Okey, kemudian kita dah tahu kita punya X kat sini adalah negatif 8 per T. Jadi, dan ini adalah berserenjang, jadi M1 darab M2 sama dengan negatif 1. So, T darab M2 sama dengan negatif 1. So, M2 sama dengan negatif 1 per T. So, kita keluarkan balik negatif 1 per T. Dan di sini kita tahu V kita adalah 0, Y. Jadi, negatif 1 per T sama dengan 0 tolak Y bahagi negatif 8 per T tolak 0. So, bila pindahkan dekat sini, kita akan dapat negatif 1 per T darab negatif 8 per T, kita akan dapat 8 per T kuasa 2 sama dengan negatif Y. So, Y sama dengan negatif 8 per T kuasa 2. Untuk markah, kita dapat kecurunan 1 per T, 1 markah. Kemudian, kita gunakan rumus ni 1 markah dan jawapan akhir. Soalan minta koordinat, kita tak ada koordinat lagi. So, kita kena letak koordinat bagi V adalah 0, negatif 8 per T kuasa 2. Jawapan akhir 1 markah. Soalan nombor 17. Diberi sin A sama dengan 1 per P dan cos B sama dengan Q per 2. Satu sudut tirus, satu sudut cakah. So, ini adalah corak segitiga. So, kita kena buat segitiga kita dululah. Disebabkan A adalah sudut tirus, so sudut A kat sini lah. Ini A punya. So, dia kata 1 per P. So, O per H. So, O kita 1 dan P kita adalah H. So, untuk dapatkan nilai kat sini, P kuasa 2 tolak 1 lah menggunakan formula teorem Pythagoras. Kemudian, untuk sudut B, kita letak sebelah kiri sebab soalan kata sudut cakah. Sudut cakah adalah di antara 90 hingga 180. So, sekuan yang kedua lah. So, cos B adalah A bahagi H. So, A kita adalah Q dan H kita adalah 2. So, kat sini adalah 4 tolak Q kuasa 2. So, dia dapat ni sama guna teorem Pythagoras. Ini adalah untuk B. So, soalan minta julat bagi Q. So, Q ni sebelah kiri. Q sebelah kiri. Jadi, soalan A ni, julat bagi Q adalah Q kurang dari 0 lah. Sebab dia, jawapan tu mesti akan dapat negatif. Sebab dia berada di sebelah kiri. Kosek B. Soalan minta kosek B. So, soalan B, kosek X sama dengan
Sudut B 1 per sin B. Tengok pada huruf yang ketiga. S, iaitu 1 per sin B. So, 1 bahagi sin B, kita tengok sin B adalah O bahagi H. So, O bahagi dengan H. So, punca kuasa 4 tolak Q kuasa 2 bahagi 2. So, 1 bahagi ni kita akan dapat 2 per punca kuasa 4 tolak Q kuasa 2. Okey, kemudian cos A. So, cos A, ini kat sini C. Cos 2A sama dengan 2 cos kuasa 2 A tolak 1. So, 2 cos A adalah A bahagi dengan H. So, punca kuasa P kuasa 2 tolak 1 bahagi P kuasa 2 tolak 1. So, kita kembangkan punca punca kuasa 2 dah habis punca kuasa. So, kat sini tinggal P kuasa 2 tolak 1 bahagi P kuasa 2 tolak 1. So, kita samakan penyebut 2P kuasa 2 tolak 2 tolak P kuasa 2 per P kuasa 2. So, kita akan dapat P kuasa 2 tolak 2 bahagi P kuasa 2. So, itu adalah jawapan kita. So, markah yang pertama adalah Q kurang daripada kosong. Markah yang kedua yang ini. Markah yang ketiga, penggunaan rumus, masuk dalam penggunaan rumus ni. Dan jawapan akhir. Satu lagi markah. Soalan nombor 18. Soalan minta tan kuasa 2x tambah 7 per cot. Okey, so 7 per cot ni cikgu boleh tukar jadi 7 per 1 per tan x. So, sebenarnya dia akan dapat 7 tan x lah. So, dia dapat 7 tan x. Okey, 7 bahagi 1 per tan x kan. So, boleh kita tukar jadi darab 7 darab tan X bahagi 1. So, 7 darab tan X, kita dapat 7 tan X. So, dah dapatlah dalam keadaan quadratic equation. So, tambah 7 tan X tolak 8 sama dengan 0. So, kita boleh tekan kalkulator. Kita akan dapat nilai tan X sama dengan negatif 8 dan tan X sama dengan 1. So, kita tekan kalkulator, shift tan ke sebelah, kita akan dapat X sama dengan 82.87 dan X ini adalah 45. Tapi disebabkan negatif, bermakna tan itu berada pada sukuan yang kedua. Sebab soalan minta sampai 180 saja, jadi sukuan kedua sajalah. AS DK. Walaupun sebenarnya ada S dengan K kat sini, tapi soalan minta sehingga 180 darjah, so sukuan kedua sahaja. Jadi soalan daripada sini ke sinilah dia nak. Jadi X sebenar kita adalah X sama dengan 180 tolak dengan 82.7. Dapatlah 97.13. Okay, untuk tan X sama dengan 1, dia memang positif. So, tan positif kat sinilah. Memang X itu adalah 45. So, jawapan akhir adalah 97.13 dan 45. Okay, untuk markah, kita tukarkan, berlaku penukaran, dapat 1 markah. Lepas tu, kedua-dua jawapan ni dan ini 1 markah. Dan dua-dua jawapan ini 1 markah. Okey, nombor 19. Rajah 5 menunjukkan sebuah sukuan bulatan AOC berpusat O. So, titik B terletak pada AC dan sudut BOC adalah M. So, sini adalah M. So, jika BOC adalah sebuah segitiga sama sisi. So, kalau dia sama sisi, bermakna setiap sudut ni adalah 60 darjah lah. So, soalan kata cari nilai M dalam sebutan
pi. So, kita tahu pi sama dengan 180 darjah. Kalau 60 sahaja adalah pi per 3. So, M kita adalah sama dengan pi per 3. Macam mana boleh dapat pi per 3? Pi ni adalah 180 kan? So, 180 bahagi dengan 3, kita akan dapat 60. So, dalam bentuk pi, 60 tu adalah pi per 3. Cari luas kawasan berlorek dalam sebutan pi dan M. Okay, so ni yang besar tolak segitiga. Jadi 1/2 5/2 pi per 3 tolak 1/2 5/2 M. So, untuk skema jawapan, sebenarnya skema jawapan yang telah diberi, dia menganggap yang kawasan putih tu sehingga kawasan bawah ni. So, dia tidak tolak dengan segitiga tu lah. So, maknanya dia tolak dengan macam ni. Dia tolak sektor juga. So, kena guna formula sektor lah. Jadi, jawapan dapat 25 pi per 6. Oh, sorry. Kat sini bukan pi per 3, dia adalah pi per 2. Ni, sebab ni adalah separuh. Ni sukuan bulatan. So, sukuan bulatan adalah 90 darjah lah. 90 darjah sama dengan pi per 2. Dan tolak 25 M per 2. So, ini adalah jawapan akhir dia. Okey, untuk markah, pi per 3 dapat 1 markah. Kemudian, mana formula ini atau yang ini dapat 1 markah. Dan keseluruhan 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Okay, soalan seterusnya, soalan nombor 20. Ungkapkan N 3M tolak 1 Fx Dx dalam sebutan hash. So, ini cikgu ubah persamaan ini dulu. So, cikgu pindahkan negatif 8 dekat sini. Cikgu pindahkan yang ni dekat sini. So, dia akan dapat 2 hash tambah 8 sama dengan 2 3M tolak 1 Fx Dx tambah N cikgu nak tulis yang ni dulu. N2 Fx Dx tambah 2 3M tolak 1 Fx Dx. So, ini sama maksud dengan daripada N sehingga ke 3M tolak 1. So, N 3M tolak 1 Fx Dx. Kita boleh gabungkan sekiranya nilai kat sini ni sama. Nilai sini ni sama, kita boleh gabungkan. Daripada N sehingga 3M tolak 1. So, jawapan untuk nilai ini dalam sebutan hash adalah 2 hash tambah 8. Okey, cari nilai hash jika 3M tolak N sama dengan N. So, maksud dia adalah N ke N. So, bila N berakhir ke N, nilai yang sama tak ada luas. So, bersamaan dengan kosong. So, kita boleh buat 2 hash tambah 8 sama dengan kosong. So, hash sama dengan negatif 4. Okey. Soalan B.
Untuk dapatkan nilai ini, kita kena singgalkan GT dulu. So, untuk kita singgalkan GT, pembezaan bawa sebelah jadi pengamiran. So, 5T tolak 4 kuasa 2 sama dengan pengamiran 10 GT di 10 GT DT. So, 10 ni kita tak nak. So, 10 ni kita boleh bawa ke sebelah. Dia akan jadi 5T tolak 4 kuasa 2 bahagi 10. Sama dengan GT DT. Tapi belum habis lagi. Soalan nak ada 1 dengan K. So, kita letak 1 K kat sini. So, jadi kita letak kat sini juga 1 dan K. So, kita gantikan masuk 5K tolak 4 kuasa 2 bahagi 10 tolak 5 1 tolak 4 bahagi 10 so bila kita kembangkan benda ni kita akan dapat 5/2K kuasa 2 tolak 4K tambah 3/2. So, markah yang pertama adalah kamu dapat 2H tambah 8. Ini markah pertama. Markah kedua adalah H sama dengan -4. Dan markah ketiga adalah sekiranya kamu singgalkan ni, dapat 1 markah kat sini. Dan jawapan akhir 1 markah. Singgalkan pengamiran bagi GT DT. Dapat 1 markah.